Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih pengacara majlis, mengadap duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, pohon perkenan duli tuanku untuk patik mulakan forum pada malam ni. Yang berbahagia, yang berhormat, ahli-ahli jemputan pada malam ni, titik hormat, dan para panel yang sudah diperkenalkan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan membantu pada malam ini untuk kita membincangkan forum perdana ehwal Islam khas evolusi dakwah, yang mana pada malam ni insya-Allah pada bersama dengan kita pada malam ni DJ Iqbal pun ada sekali insya-Allah sebagai perantara antara para penonton. Dan pada malam ni alhamdulillah kita bersama dengan penonton di FB Perlis FM dan para pendengar di RTM Perlis, dan DJ Iqbal sebagai pemudah cara pada malam ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan, para pendengar, para penonton rahmat-Allah sekalian, apabila kita bercakap tentang evolusi dakwah dan tajuk yang kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan hiburan versus agama. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap tentang hiburan versus ni maksudnya lawan lah, kan, lawan agama. Jadi sebahagian orang dia rasa macam macam mana ni agama dengan hiburan ni boleh ke? Sebab kadang salah tanggapan masyarakat menganggap bila semayang nak kena berhibur masa tu, sambil baca Fatihah pun siap berlagu semua ni, kan. Ada sebahagiannya anti hiburan, setengahnya melampau dalam hiburan. Jadi pada malam ni kita menampilkan panel-panel yang hebat. Alhamdulillah, Datuk Mufti kita ada, Tuan CEO Maim ada, Prof. Dr. Huzili pun ada, alhamdulillah. Tetapi sebelum kita membincangkan lebih lanjut, jom para penonton dan para pendengar sekalian, kita rehat sat untuk kita saksi dan dengarkan kapsul evolusi dakwah yang disediakan oleh pihak JAKIM. Para penonton dan para pendengar dirahmati Allah sekalian, dakwah di era baharu yang digerakkan dalam pelbagai bentuk program media massa. Selama ni kita duk dengar radio, kita tengok televisyen. Dakwah melalui media cetak, media baharu seperti Facebook, aplikasi WhatsApp, orang Perlis panggil WhatsApp, kan? WhatsApp tu orang Perlis panggil WhatsApp je. Instagram, YouTube dan lain-lain lagi. Jadi perkara ini bila kita nak bincang ni sebenarnya diseiring dengan apa yang orang sebut revolusi industri 4.0, yang mana dalam revolusi ini memanfaatkan pelbagai aplikasi digital sebagai medium interaksi masyarakat. Jadi dalam ni kita tengok bagaimana kepelbagaian berdakwah dikaitkan juga dengan dakwah melalui hiburan. Kita tengok dakwah melalui hiburan ni ada lagunya, ada nasyidnya, ada filem pendeknya, sketsanya dan sebagainya. Jadi untuk pusingan pertama ni kita mula dulu dengan Bersama Datuk Mufti kita. Jadi Datuk, cakap-cakap orang kata hiburan dengan agama ni tak mungkin bersama. Minta komen Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Senang. Dengar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menghadap ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, menjunjung kasih atas keberangkatan Tuanku dan perkenan untuk menyampaikan sepatah dua dalam forum ini. Al-Fadhil pengurusi, ahli panel, Deputi Kehormat dan hadirin dan hadirat sekalian. Nak kata agama versus hiburan, tu jadi macam payah sikit lah. Agama versus makanan, payah. Kesep, agama versus minuman, dia payah. Dia kerana hal-hal itu bersifat subjektif.
Kerana agama itu, kerana hiburan itu ialah sesuatu yang begitu luas. Ada hiburan yang terlarang, ada hiburan yang diterima. Manusia di dalam hidup ni, dia memerlukan berbagai-bagai keadaan. Dia bukan dalam semua keadaan dia baca Al-Quran, dan bukan dalam semua keadaan dia salat. Ada keadaan dia bersendirian, ada keadaan dia sedih, ada keadaan dia berhibur. Tuhan yang menciptakan manusia dalam tabiat yang berbagai-bagai itu mengetahui keperluan manusia. Sebab itu Nabi SAW bila tengok ada orang pulun betul-betul ibadat, Nabi susah hati, takut mereka lagi letih, kemudian tak beribadat dah. Nabi kata, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Kamu buatlah amal dengan kadar yang kamu mampu. Fa wallahi la yamul hatta tamullu. Demi Allah, Allah tak, wa inna Allah la yamul hatta tamullu. So Allah tidak jemu sampai kamu jemu. Wa inna ahabbal a'mali ila Allahi madama wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang Allah suka yang berterusan walaupun sikit. Maksudnya Nabi tahu tabiat manusia dia jemu. Bila Nabi SAW keluar, Nabi ni ada satu orang nama dia Anjashah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Anjashah ni suara dia sedap. Dia kata wa kana hasana saut. Anjashah ni suara dengar tu. Dia sound system kita masalah. Apabila Nabi SAW jalan, orang Arab ni di padang pasir malam, unta ni dia nak bawa unta ni, dia nak kena bagi orang, dia nak berjalan tu nak kena bagi unta ni relax. Dia dengar suara tu, dia ikut suara tu. Sebab tu siapa mengaji kitab dia kata hadil arwah. Hadi tu maksud dia bimbing lah. Orang utara ni kata dia yung, tahu kambing apa tu kan, macam tu. Jadi hadi, Nabi ada hadin ni, orang yang bimbing unta ni, nama dia Anjashah. Suara dia sedap. Bila malam-malam Nabi berjalan di padang pasir bawa pasukan, Anjashah akan menyanyi. Bila Anjashah lagu dia, suara dia lagi rancak, unta lagi laju. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kata ruwaidaka ya Anjashah la taksiril qawarir. Anjashah, slow sikit, jangan sampai pecah bekas kaca. Maksudnya jangan orang perempuan tak larat. Orang perempuan ni ada lagi rombongan, unta laju, Anjashah punya lagu makin rancak. Jadi Nabi kata slow. Tapi menunjukkan Nabi menggunakan elemen-elemen ini. Dan Nabi iktiraf, hatta kita dalam masjid, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya, lepas daripada semayang hari raya, ada orang Sudan buat pertunjukan tarian pedang, tarian lembing dalam masjid. Ramai orang tengok, termasuk Aisyah. Nabi kata tashtahina tanzurin, kau nak tengok, kau suka tengok. Fa'aqamani wara'ahu. Nabi letakkan Aisyah di belakang. Aisyah letak dagu dia atas bahu Nabi SAW. Tengok. Bahkan Nabi kata dunakum ya bani arfida. Lagi Nabi kata kan. Kemudian Aisyah kata aku pun jemu. Nabi kata hasbuki, cukuplah. Maksudnya Nabi ra'i. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi tambah, Nabi kata kai ta'lamal yahud anna fi dinina fushah wa inni bu'istu bihanifiyati samhah. Supaya orang Yahudi tahu di dalam agama kita ada keluasan, dan aku ini dibangkitkan bagi satu agama yang pemaaf, yang memberi ruang. Maksudnya bukan absolutely hiburan itu dilarang dalam agama. Hari raya mungkin sikit lagi musik. Hari raya Abu Bakar mari ke masjid Nabi, mari ke rumah Nabi, maksudnya ziarah hari raya. Abu Bakar tengok ada dua orang perempuan duk menyanyi. Kata Abu Bakar,
Mizmarus syaitan. Dan sebagai mizmarus syaitan fi baiti Rasulillah. Suara syaitan dalam rumah Rasulullah. Nabi baring. Nabi tahulah kawan-kawan Aisyah. Nabi kata, da'huma ya Aba Bakrin. Inna li kulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yawm. Biarlah wahai Abu Bakar, semua kaum tu ada hari raya. Ni hari raya kita. Biarlah depa nak menyanyi. So agama ada ruang-ruang yang seperti itu. Dia tidak terlalu terkongkong. Tetapi satu hal yang kita mesti ambil, mungkin kalau ada ruang nanti saya akan kadar-kadarnya nanti saya akan sebut. Ada orang dia kerja nak seronok, ini masalah. Ada orang dia kerja nak menyanyi, itu problem. Agama dengan kadar-kadarnya. Makan minum ada kadarnya, hiburan juga dengan kadar-kadarnya. Okey, terima kasih bersama Datuk. Okey, para penonton, para pendengar rahmat Allah sekalian, kita akan terus ke panel yang kedua. Apabila kita bercakap tentang dakwah, tujuan dakwah ialah melaksanakan islah dalam masyarakat, nak perbaiki apa yang ada dalam masyarakat ni. Dan apa yang Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 104, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah kata wal takum minkum ummah, hendaklah sebahagian daripada kamu, Tuhan kata, ada satu golongan, satu puak yang menyeru kepada dakwah, menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan suruh orang buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang orang daripada melakukan kejahatan. Allah kata wa ulaika humul muflihun. Golongan inilah adalah golongan yang berjaya. Jadi Ustaz Nazim, yang bahagia Ustaz Nazim selaku Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Sedap Melayu Perlis, kita tengok dalam misi MAIP. Dalam misi MAIP memastikan kelangsungan kesejahteraan ummah melalui pengurusan hal ehwal Islam yang telus dan efektif berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Okay, ni baru nak masuk soalan ni. Okay. Soalan ni, bagaimana kita nak kaitkan pendekatan dakwah ini dengan misi MAIP dalam kita mengukuh qiyadah mengislah ummah? Mohon komen Tuan CEO kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Menghadap duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, mohon perkenan Tuanku untuk patut berkongsi sedikit kepada hadirin Tuanku pada malam ini. Tuanku, alih-alih berhormat Datuk-Datuk gandingan panel, tuan-tuan para pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Gaya Ustaz Sirajuddin tadi ni sebenarnya dia dah sesuai dah tu. Sepatutnya ayat tu dia perhabis terus bagi terjemahan dan terus boleh bagi jawapan. Ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin tadi, apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wal takum minkum ummah, Allah sebut dalam ayat ini, dan hendaklah ada daripada sebahagian kamu. Sebahagian para ulama menyebutkan, apabila Allah menyebutkan perkataan minkum di sini, min di sini bukan bermakna min litab'id, bukan bermaksud sebahagian, tetapi min di sini membawa kepada makna min silah, yang membawa kepada makna bahwasanya hendaklah ada terdiri daripada kalangan orang Islam satu golongan, yang mana golongan tersebut mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, dan tidak membawa kepada makna hanya sebahagian yang perlu melakukan tugas dakwah ini. Ianya bukan terletak di atas bahu mereka yang diberikan amanah tertentu, yang tidak berjawatan juga mempunyai tanggungjawab
untuk melaksanakan perintah Allah ini, iaitu mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Ini maksud daripada ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin tadi. Sebagaimana kalau kita tengok sebahagian daripada para ulama tafsir, Imam Al-Baghawi dalam kitabnya, dalam tafsirnya, dia menyebutkan tentang min di sini membawa kepada makna menyebutkan bahawasanya perlu untuk daripada kalangan umat Islam menjadi orang-orang yang mengajak orang kepada kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila sebut tentang misi visi MAIPS ni, saya juga sebenarnya rasa kekok sebab nak berbicara tentang soal MAIP di hadapan Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis yang merupakan yang di-Pertua MAIPS, yang misi dan visinya jelas bagaimana MAIP ingin ataupun berhasrat untuk melaksanakan kelangsungan dakwah melalui pengurusan halau Islam yang cemerlang dan pengurusan halau Islam yang mengajak manusia itu melaksanakan segala inci peraturan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan umat Islam itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tetapi eloklah kalau kita boleh lihat, kalau sebut tentang peranan MAIPS dalam soal dakwah, dalam soal bagaimana MAIPS ingin mengajak umat Islam ke arah satu kehidupan yang lebih melaksanakan perintah agama ini, jelas melalui 5 perkara yang telah terkandung di dalam yang disebutkan yakni peranan dan fungsi MAIPS. Antara peranan dan fungsi MAIP adalah membantu menasihati Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah dalam soal pengurusan agama Islam, dan ini merupakan satu peranan besar yang mana setiap daripada urusan umat Islam perlu diurus tadbir dengan baik, dan dengan urus tadbir yang baik itu insya-Allah akan mengajak umat Islam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan. Pun begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila dikaitkan dengan dakwah di era baru ni, tadi Ustaz Sirajuddin sebut tentang dakwah di era baru, kita berhadapan dengan saat yang ataupun suasana yang kita sendiri kena sedar bahawasanya sesuatu perlu dilakukan supaya dakwah itu nampak lebih bertenaga. Sesuatu perlu dilakukan agar dakwah itu dapat diterima oleh sebahagian besar daripada masyarakat. Sebab masyarakat telah berbeza. Dulu mungkin sebagai contoh kita perlu bertemu secara fizikal, tetapi apabila berada dalam suasana seperti ini, apatah lagi dalam suasana pandemik, dan kita mungkin agak susah untuk bertemu, berkumpul ramai-ramai dan sebagainya, disitulah memerlukan kita untuk menggunakan segala apa yang ada di hadapan kita ni untuk kita melaksanakan ataupun menyampaikan dakwah. Boleh jadi kita duduk di rumah, kita boleh menyampaikan dakwah. Boleh jadi kalau ada orang yang mungkin dengan segala aplikasi yang ada melalui telefon tangan dia boleh menyampaikan dakwah, menyampaikan apa yang sepatutnya, mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Dan inilah yang seharusnya kita sama-sama usahakan agar dakwah itu dapat sama-sama terampil dan dilaksanakan oleh semua umat Islam, dan tidak hanya terhad kepada mereka yang tertentu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, MAIPS berusaha untuk menimbulkan perasaan ini kepada semua masyarakat, yang semua daripada kita memegang amanah ini, iaitu untuk mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, kata Rasulullah. Nabi kata, barang siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, dan sekiranya dia tidak mampu, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lidahnya, dan sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mencegahnya dengan hati ataupun jantung hatinya. Maka itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Perasaan ini dalam jiwa kita, kita kena ada semangat untuk melaksanakan dakwah, dan ini merupakan tanggungjawab kita semua. Dan insya-Allah sama-sama kita melaksanakan perintah Allah yang Maha Agung ini, yang tidak terhad kepada individu tertentu. Tetapi apabila kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kita bertanggungjawab untuk mengajak orang kepada kebaikan, dan wajib untuk mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran wal iyad. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih Tuan CEO kita. Kita terus kepada panel yang ketiga yang dah menunggu lama dah tu. Jadi Prof Madya Dr. Huzili Hussein, mungkin para penonton, para pendengar di radio FM duk dengar selama ni, dia sebut Dr. Huzili tu, dia ada satu pada, ingat pesanan saya, saling mengingati. Itu Dr. Huzili lah, kan? Okey, Dr. Huzili, berbalik kepada perbincangan hiburan versus agama.
Datuk Mufti dah sebut tadi bahawasanya kita boleh simpulkan Islam bukan anti hiburan. Islam tidak anti hiburan. Cuma menerusi perspektif psikologi, kenapa manusia perlukan hiburan? Minta jawapan daripada Prof. Dr. Zili. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, izinkan Patik untuk meneruskan bicara. Apabila kita bercakap tentang psikologi ni, mungkin kita kata psikologi ni apa sebenarnya? Sebenarnya psikologi ini ialah satu ilmu untuk memahami bagaimana manusia berfikir, bagaimana manusia bertindak menakul sesuatu perkara, sehinggakan segala pemikiran itu mampu untuk mengubah emosi dan juga tingkah laku mereka. Jadi itu psikologi dalam perkataan yang ringkas. Apabila kita kaitkan dengan hiburan ini, maka kita pergi kepada bidang psikologi tadi. Dia mengkaji tentang pemikiran manusia, mengkaji tentang sikap dan sifat manusia. Maka tidak boleh tidak, manusia ini fitrahnya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sukakan kecantikan dan keindahan. Maka dalam psikologi itu mentafsirkan manusia ini, di mana setiap manusia walaupun cengih mana pun dia, bengis mana pun dia akan ada satu titik soft spot ataupun nilai-nilai kelembutan yang ada dalam diri dia. Dengan asbab inilah Pak Hamka telah mentransformasikan dalam dakwahnya dengan menulis novel. Sebab itu pada ketika itu, kaum tua pada ketika itu cukup marah pada Hamka ini, kerana telah lari genre dia daripada dakwah yang biasa diajar dalam ketika itu, dengan kitab-kitab yang diajar bersemuka dalam kuliah-kuliah. Tetapi Pak Hamka telah mengubah dalam bentuk novel. Saya sempat habis beberapa buah novel yang ditulis oleh Pak Hamka. Walaupun telah ditulis tahun 1940-an, tapi novel terusir kalau tuan-tuan baca, boleh merentap jantung kita. Bagaimana novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, bagaimana novel Tuan Direktor itu diberi kupasan tentang nilai-nilai Islam, digabung menjadi satu nilai yang gah, yang cukup kita memahami tentang intipati hidup kita hari ini. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita ada di persimpangan ledakan teknologi maklumat dan media baru. Bila ada persimpangan ledakan teknologi maklumat dan media baru, ramai dalam kalangan pihak industri ini yang tahu tentang kelemahan manusia, yang adanya soft spot, dan manusia ini suka berubah daripada realiti kepada fantasi. Itu memang real. Kalau tak percaya kita ni sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita ada sentiasa fantasi kita ini, iaitu kadang-kadang nak ingat balik zaman kanak-kanak kita. Kadang-kadang kita transformkan fantasi kita itu dalam keadaan tidak sedar. Kalau tak percaya, cuba tengok dekat stadium bola sepak. Bila pasukan dia menang menjaringkan gol, habis meronta-ronta, pecah-pecah baju, lari dalam hujan. Itu sikap kanak-kanak, kerana dia ada fantasi sewaktu kanak-kanak. Dan kesan daripada fantasi inilah di mana kita dapati bahawa orang-orang yang ada kepentingan dalam untuk mencari kelemahan-kelemahan manusia ini telah melabur trilion ringgit, bernilai trilion ringgit dalam hiburan, supaya untuk memastikan bahawa manusia sentiasa diulik dengan fantasi begitu. Dalam istilah psikologi dia panggil narrative transport. Narrative transport ini bermakna dalam pemikiran kita ini, kita suka membicarakan perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang baik-baik, yang kadang-kadang begitu idealistik. Pernah ada satu kes pelajar sekolah, dia lari daripada rumah kerana nak kahwin dengan boyfriend dia, dan bila dah lari dia tulis surat kerana terpengaruh dengan fantasi dalam cerita-cerita yang dia tengok. Apa tulisan dia? Dia kata, wahai ibu bapa yang dikasihi,
biarkan adik lari bersama dengan teman sejati kita yang dia akan kahwin dekat Siam dan dia boleh hidup bla bla bla, dia tulis macam-macam, kerana idealistik itu, fantasinya begitu tinggi. Jadi oleh kerana itu, dengan asbab fantasi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapati hiburan itu digarap untuk menghiburkan kita. Saya teringat bagaimana ada seorang wartawan menemubual seorang pengarah filem Hindi, Hindustan, dalam satu program majalah. Bila dia tanya pengarah Hindustan tersebut, dia kata, kenapa ya filem Hindustan ni, kalau dia filem dia mesti ada menyanyi, mesti ada tukar baju banyak-banyak, mesti ada tukar latar tempat, kadang-kadang dekat terjun lah, dekat situ lah, dekat sini. Katanya pengarah dia very simple, dia kata itulah hiburan. Hiburan ini mesti menerapkan fantasi kepada masyarakat supaya mereka diulit, ralit dan sebagainya. Jadi bermakna atas premis kepada fantasi itu, maka kita dapati bahawa ramai orang menghabiskan masa dengan tengok game, main game fantasi. Bagaimana mereka nak buka harta karun, bagaimana mereka nak buat tu, itu fantasi. Bagaimana mereka tengok cerita-cerita yang fantasinya, banyak fantasi, dan nak buat seperti begitu tak mungkin. Bagaimana mereka menggarap cerita-cerita yang hebat, cerita-cerita adiwara, bagaimana cerita hero-hero tertentu, itu fantasi. Dan akhirnya memberi kesan kepada budak-budak sampai terjun bangunan patah kaki untuk menjadi hero-hero seperti mana yang digambarkan dalam filem berkenaan. Bermakna dengan kata lain, adakah kita boleh mengawal semua itu? Boleh. Tetapi pada masa yang sama kita kena faham bahawa bila hiburan itu mesti diselitkan dengan elemen-elemen fantasi, dan bila ada elemen fantasi itu, dia merupakan satu naratif, satu pemikiran menjadi transportation, pengangkutan dalam pemikiran kita yang menyebabkan kita lalai dan ralit. Bila kita lalai dan ralit, bermakna dalam keadaan begitu, akhirnya banyak masa kita habiskan, akhirnya kadang-kadang boleh berlaku perceraian, akhirnya ada kadang-kadang boleh berlaku kita satu perkara yang di luar jangka. Kenapa? Kerana kita melebihi fantasi daripada realiti. Tetapi hakikatnya, macam Datuk Mufti kata tadi, hiburan-hiburan masa Rasulullah itu, dan sekarang pun itu hiburan bersifat realiti yang kita nampak, itu tak ada masalah. Tetapi filem-filem yang menggarap fantasi ini, yang kita runsing, permainan-permainan video yang digarap dalam bentuk fantasi ini, yang kita takut kerana boleh menjejaskan anak-anak kita. Hatta anak-anak kita sekarang sampai tak tidur malam, tapi tidur waktu pagi, tengah hari, kerana ralit dengan fantasi permainan video itu yang cukup membahayakan. Dan inilah permainan psikologi yang dimainkan oleh pemain-pemain yang ingin mendapat keuntungan, dan sebenarnya kita boleh kawal sekiranya kita belajar untuk mengawal. InsyaAllah dalam segmen seterusnya saya akan menjelaskan bagaimana kita nak mengawal keadaan ini, insyaAllah. Okey, terima kasih yang bahagia Prof. Mahdia, Dr. Huzili. Semakin menarik tuan-tuan sekalian. Kan kita dengar pusingan pertama pun kita dapat beberapa kesimpulan Islam tidak anti hiburan. Yang kedua, kita tengok bagaimana Tuan CEO sebut tentang kepelbagaian dakwah. Mungkin sebagian dakwah melalui hiburan. Kan? Yang ketiga, kita tengok bagaimana Prof. Mahdia, Dr. Huzli sebut dikaitkan bagaimana manusia berhibur dari realiti yang ada sekarang ini, mencari fantasi. Jadi kita terus kepada pusingan yang kedua yang ada kaitan dengan perbincangan pada pusingan yang pertama. Saya bersama Datuk Mufti. Tadi Prof. Mahdia, Dr. Huzli sebut tentang bagaimana salah guna manusia apabila berhibur. Hak realiti, hak ada sekarang ni, dia mencari fantasi. Kita tengok sebagaimana kita sebut tadi, Islam tidak anti hiburan. Begitu juga dalam benda yang baik yang macam lain kita sebut berzikir. Berzikir itu pun perlu ada garis panduan. Sebab tu baru ni perlis, kita ada perlis berzikir, kan, yang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada 18 Mac baru ni. Kira tahniah Jabatan Mufti dia Perlis. Jadi kita tengok, kalaulah zikir itu pun perlu ada garis panduan, nak kena ikut cara Nabi berzikir, nak kena ikut lafaz yang Nabi ajak, itu kira kita kata zikir, apatah lagi hiburan. Benda yang ada kaitan dengan muamalat yang bukan ibadat khusus ini perlu kepada garis panduan. Jadi
minta Datuk cerita sikit, kita kat Perlis ni kita ada ni garis panduan acara persembahan hiburan di negeri Perlis. Sebab tu Jabatan Kerajaan bila nak buat hiburan nak kena tengok juga garis panduan ni. Sebab buat dalam Perlis ni. Kan? Begitu juga daripada hak swasta nak buat hiburan pun, nak anjur apa semua, nak kena tengok garis panduan acara persembahan hiburan di Perlis. Jadi minta Datuk cerita sikit. Okey, sila Datuk. Terima kasih Musi. Garis panduan tu kita hantar kepada semua jabatan-jabatan supaya mereka semak. Tapi saya nak sebut Nabi ni, dia macam saya sebut tadi, dia tak anti kepada hiburan tu, tapi dia nak supaya ada panduan dia. Bila Nabi hadiri majlis perkahwinan Rubai' binti Muawiz, ni seorang sahabiah. Nabi ni hadir majlis perkahwinan, kata Rubai'. Nabi duduk di rumah orang sahabat, tak pernah besar. Nabi duduk di di tilam tidur Rubai' tu. Ya, depa bagi tilam tu lah. Kan rumah tak besar. Nabi duduk. Wanita-wanita Juwairiyat yadribna bid-dufuf. Berapa wanita itu pukul gendang. Bila pukul gendang, wa yandubna biman qutila min abaihim bil badr. Mereka nyanyi sedih tentang pok-pok mereka yang mati masa perang Badar. Nabi dengar. Salah seorang daripada penyanyi itu, dia sebut satu perkataan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada seorang nabi yang tahu apa yang akan berlaku besok. Perkataan ini, lirik ini salah. Pasal Nabi tak tahu apa nak berlaku besok. Yang tahu apa nak berlaku besok siapa? Allah saja. Ini very clear punya akidah Islam. Sebab tu kalau ada siapa-siapa dakwah Tok Syekh dia tahu hak esok ni, dia memang merepet lah. Kan? Nabi kata, da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulin. Wa quli billadhi kunti taqulin. Nabi kata, jangan, yang ni jangan kata. Kata hak sebelum ni. Maksud yang lirik yang okey tu tak apa. Maksudnya Nabi bagi panduan. Nabi dengar, Nabi bagi panduan. Kadang-kadang Nabi hadir majlis, majlis tu lengang. Misalnya orang kahwin, Nabi mari senyapnya. Majlis kahwin, majlis happy. Kan? Kita macam terkalih. Hari raya, hari sedih, lagu sedih. Kan? Tapi sebenarnya hari happy. Jadi Nabi kata, ama ma'akumullahu ya Aisyah, innal ansar yu'jibuhumullahu. Aisyah, tak ada nyanyian kah? Bukan orang Ansar ni suka menyanyi. So Nabi tidaklah kata encourage, tapi Nabi kata ini majlisnya. Apa yang Islam mahu ialah garis panduan. Garis panduan ni kita dah sebut. Dia tak bolehlah berlaku pencampuran lelaki dan perempuan yang melanggar syariat. Tak boleh ada kata-kata yang tadi bercanggah dengan syariat. Tidak boleh juga hiburan yang bodoh. Ada hiburan ni kita tengok menghilangkan haibah satu orang manusia. Kan? Kadang-kadang mungkin orang mengaji sekolah agama ni dia lain sikit, tapi manusia ni ada haibah lah. Sebab tu kita nak membesarkan anak-anak kita dalam mempunyai nilai diri dah, supaya dia jangan langsung tak ada nilai. Buat lawak sampai orang boleh. Saya pernah jumpa satu pelawak, dia turun di RNR, dia duk pergi buat, dia dah tua masa tu, kataan yang tak elok lah kat dia. Tapi dia marah lah. Saya ingat dia marah. Dia kata, mak pak hang ajak macam ni lah. Dia balas kat orang tu. Tapi saya rasa mereka tu pun tak kenal dia. Mereka nak melawak dengan dia. Mereka pergi ajuk apa yang dia duk buat lawak. Ini juga nilai dalam diri kita. Sebab itu kita ada garis panduan itu supaya kita lihat. Kemudian juga lelaki kena jadi lelaki lah. Tak boleh lelaki jadi perempuan. Kan? Ini juga nilai. Kadang-kadang hari ini kita ada satu dua figure yang bermasalah ni. Lelaki jadi perempuan ni, saudara tak, saudari tak, saudara ni. Kita jadi ini pun benda-benda yang seperti ini kita nak elaklah hiburan. Bukan kita larang hiburan. Hiburan boleh berjalan. Hiburan tadi Dr. Huzaili sebut kan,
Dr. Uzili sebut tadi. Kadang-kadang hiburan ni dia ajaib. Lagu ni, seni kata ni, macam tadi dia sebut balik sejarah cerita bapa-bapa mereka yang meninggal, kebaikan mereka. Kadang-kadang kesedihan itu pun hiburan. Orang bila dia menyanyi lagu yang sedih, suatu kepuasan, hiburan dalam diri dia. Kita ada kes di dalam sejarah Islam ialah Al-Khansa. Al-Khansa ialah seorang syair, penyair. Saya selalu cerita pasal Al-Khansa ni. Dia sahabat Nabi. Al-Khansa ni dia punya masalah, dia adik dia mati. Bila mati, zaman jahiliah tu mati. Dia tak boleh lupa kematian tu. Dia gantung kasut adik dia ni di tengkuk. Adik tu abang dia lah, saudara lelaki dia. Dia gantung di tengkuk dah. Dia botakkan kepala dah, cukur rambut dah. Dia menulis puisi-puisi mengenangkan saudara dia, seorang leader yang bagus, abang dia, saudara lelaki dia tu. Daripada zaman Nabi, benda tu dah ada kat dia, sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Orang duk kata kau ni teruk Khansa. Sudahlah, yang mati tu matilah. Padahal mati zaman jahiliah. Satu hari dia tawaf, Umar jumpa dia. Umar kata, apa cerita Khansa? Umar kan ditakuti. Umar ni kata Nabi, Umar hadir ke rumah Nabi, orang perempuan senyap. Nabi duk ada tu, orang perempuan duk bising ni. Umar datang senyap. Ambil kata, perempuan takut kan Umar. Kan? Jadi Umar punya, semua orang dengan sikap, dengan ketokohan Umar. Umar ni dia bayar denda orang gunting rambut dia. Tukang gunting rambut tu, cukur rambut tu gerun kat Umar tu sampai terluka tangan dia. Maksudnya hebah Umar tu. Bila jumpa Khansa, jumpa Umar, Umar ni apa cerita Khansa? Dia kata, aku cerita panjanglah, saya nak ringkas dalam forum ni. Tapi Umar kata, baca syair. Khansa kata, amin jadidi jadidiha am qadimiha. Nak syair lama, syair baru. Amin jadidi aidan. Syair baru pun ada lagi. Umar ya, dah mati lama dah. Zaman ada. Dia baca syair. Umar dengar syair tu, Umar menangis. Umar kenangkan adik dia, Zaid Al-Khattab, yang meninggal. Orang duk tunggu apa Umar nak kata kat Khansa. Umar pergi. Orang tanya, macam mana Amirul Mukminin? Umar kata, da'uha likulli imri'in yabki syajwa. Biarlah kat dia, semua orang meratapi kesedihannya yang tersendiri. Umar. Sehinggalah Khansa ni jumpa Aisyah. Aisyah kata, wahai Khansa, kau sedih adik kau mati. Aku orang yang paling baik dalam dunia ni, tak ada dah. Rasulullah meninggal pada aku. Tu pun aku tak meratap macam kau. Sudahlah. Baru dia berhenti. Baru dia berhenti. Tapi maksudnya, saya tidak kata agama nak stop semua. Ada ruang kesedihan manusia, puisi cintanya, tapi dengan batas-batasannya. Tidak menyeru kepada maksiat, menyeru pada buat jahat, tetapi manusia meratapi lagu-lagu cinta yang baik. Saya bukan mungkin peminatnya, tapi ada manusia yang minatnya. So saya tak boleh jadikan mengukur manusia di atas kehendak saya. Kita mungkin tak minat, orang lain minat. Tapi garis panduan umum untuk menjaga kemaslahatan semua. Sebab itu boleh ni perlih ni kita ada garis panduan. Baca garis panduan tu supaya kita bagi ruang yang luas, tapi jangan langgar peraturan-peraturan yang disebutkan. Okey. Terima kasih Datuk. Para penonton dan para pendengar rahmat Allah sekalian. Kita terus pada Tuan CEO kita. Kita tengok ruang dakwah dalam masyarakat sekarang ni, dia ada sasaran dia. Dan setiap sasaran ni mengikut perkembangan zaman. Jadi perlu kepada dakwah yang kreatif. Kita tengok bagaimana dalam khalayak masyarakat sekarang ni, dia yang generasi baru ni dia suka kepada kandungan yang kreatif. Dia ada pada TikTok. Kan, siapa yang boleh dakwah dalam tempoh seminit, 2 minit cukup isi dia, hak itulah yang view dia banyak.
Berbeza yang live sampai tempoh yang lama mungkin dipotong sekerat-sekerat. Ini antara kreativiti dalam berdakwah. Dan kita tengok juga bagian pendekatan dakwah yang lebih santai, yang lebih menarik minat golongan, terutamanya golongan muda lah ataupun golongan belia. Cuma Ustaz Nazim, ada satu golongan yang agak tercicir dalam masyarakat yang kita sebut sebagai golongan asnaf. Jadi kita tengok MAIPS ni melalui dakwah bilhal. Kalau kata masjid-masjid dalam Perlis ni kita ada 101 masjid. Dia ada peruntukan yang dikeluarkan oleh MAIP kepada semua masjid ni RM6,000 setahun untuk dakwah bilhal. Jawatan kuasa masjid ni masuk ke kampung ni. Kan masuk ke kampung ni. Jadi alhamdulillah kejayaan ni kita kata dapat membantu asnaf secara fizikal dan secara spiritualnya. Minta komen Tuan CEO. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'd. Saudara moderator tanya tentang bagaimana kita melihat dakwah itu memang ditujukan kepada golongan sasarnya. Pun begitu, dakwah kreatif dan keperluan untuk menjadikan dakwah itu sampai kepada golongan sasar merupakan satu fokus supaya dakwah yang kita usaha sampaikan itu sampai kepada tujuan dan maksud dia. Dan kita tahu dalam suasana-suasana seperti ini memang ada satu golongan yang sedikit terpencil, iaitu golongan asnaf. Saya yakin maksud kepada asnaf ni adalah golongan fakir, miskin, yang mungkin mereka itu terdiri daripada golongan yang agak terpinggir dan mungkin agak sedikit mempunyai halangan. Halangannya mungkin pada soal mereka untuk mendapatkan akses kepada internet ataupun jaringan untuk mereka mendapatkan capaian dan sebagainya. Selain daripada itu juga adalah merupakan halangan pada pemikiran mereka yang mungkin mereka sendiri pun tidak ada keinginan ke arah itu. Tetapi satu perkara yang perlu untuk kita nyatakan bahawasanya kefakiran itu bukan merupakan satu kehinaan, tidak sebenarnya. Dia merupakan satu ujian yang Allah berikan. Sebab itu dinyatakan dalam Al-Quran, Allah kata walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan di hujungnya Allah sebut wabasyiris sabirin. Allah sebut dalam ayat dalam suratul Baqarah itu, Allah kata Allah akan menguji kamu semua itu dengan setiap sesuatu, minal khawf daripada rasa takut, wal ju' daripada kelaparan, sebab kelaparan itu merupakan ujian. Dan sudah pasti kekurangan harta benda, kekurangan jiwa dan sebagainya merupakan ujian yang Allah berikan kepada manusia. So tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam konteks ini kita perlu sedar bahawasanya ini merupakan tanggungjawab yang kita perlu laksanakan, bagaimana untuk memberikan satu sokongan dan dukungan kepada golongan asnaf agar golongan asnaf tidak terpinggir jauh daripada arus perdana dakwah itu sendiri. Dan sebab itu kita di pihak pengurusan MAIPS yang mana kita sentiasa berusaha untuk turun padang, dan perkara ini sering menjadi satu fokus dan perhatian oleh Duli Yang Terhormat Maulana Tuanku Raja Muda Perlis selaku Tuanku Di-Pertua MAIPS, yang baginda sini bukan sekat kami yang turun ke lapangan ni. Dulu yang terhormat Tuanku selaku Tuanku Di-Pertua juga turun ke lapangan. Kita ada program yang kita namakan sebagai program MAIPS Peduli, yang mengiringi Dulu yang terhormat Tuanku untuk menyantuni warga aslam di seluruh ceruk rantau kampung bagi tujuan untuk kita singgah bagi menyantuni warga aslam yang memerlukan. Dan kita tahu bagaimana usaha itu harus dijadikan sebagai perkara yang disambut baik oleh semua pihak. Nabi SAW dalam soal kefakiran ini, Nabi menyebutkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon perlindungan daripada kufur, kekufuran dan juga kefakiran. Dan bahkan ada hadis Nabi, Nabi juga berdoa, diriwayatkan berdoa, iqdi 'anna ad-dain. Ya Allah, kau selesaikanlah daripada kami dengan segala hutang piutang kami. Dan Nabi SAW sebut wa aghnina minal faqr, dan kau berikanlah kami kecukupan daripada kefakiran. Menunjukkan usaha untuk mencegah ataupun mengelakkan kefakiran itu merupakan usaha yang perlu dimainkan, dan ianya merupakan doa baginda Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita usaha untuk turun
turun ke lapangan. Dan di kesempatan ini saya nak mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi pagana terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang yang memberikan sumbangan mereka melalui MAIPS yang kami uruskan dengan baik, insya-Allah dengan penuh berintegriti turun ke lapangan. Dan ini satu inisiatif yang kita lakukan tadi, Tuan Moderator juga sebut, kita laksanakan program ziarah da'wah bilhal di setiap masjid. Setiap daripada jawatan Kosakarah ini perlu turun ke lapangan. Mereka yang mendapat perhatian ini tidak perlu isi borang pun, sebab kami anggapkan ini merupakan tanggungjawab yang perlu dimainkan. Jawatan Kosakarah perlu turun ke lapangan, perlu cari golongan asnaf yang tidak hanya amil-amil di masjid, hanya sekadar mengutip zakat, tetapi perlu untuk mencari golongan asnaf bagi mereka itu mendapat perhatian, disantuni oleh pihak MAIPS dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita doakan supaya insya-Allah apa yang kita lakukan ini mendapat kebaikannya dan kita semua diberikan dengan kekuatan kerana usaha kita sedikit sebanyak untuk menyantuni warga asal yang memerlukan, insya-Allah. Okey, terima kasih Tuan CEO kita. Okey, sebelum kita pergi ke panel yang seterusnya, majlis teruskan dengan menjemput DJ Iqbal. Mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan oleh DJ Iqbal melalui komen-komen penonton. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Bersata, Imam Besar Negeri Perlis selaku utama moderator pada malam ini. Baik, untuk makluman kita bersama saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang juga sedang bersiaran secara langsung menerusi Facebook Perlis FM seperti anda boleh tonton di TV pada ketika ini. Dan ada satu soalan yang cukup menarik untuk saya kongsikan, di mana perkongsian ini datangnya juga daripada Syahizan dan juga Adil Akademi. Dia tanya soalan yang sama. Dia tanya apa hukum kalau ayat suci Al-Quran dilagukan? Itu soalan pertama. Dan soalan kedua, apakah alatan muzik yang dibenarkan oleh Islam? Itu saja. Okey, terima kasih DJ Iqbal atas perkongsian oleh para penonton. Okey, sebelum kita menjawab persoalan tersebut, kita terus kepada perbincangan bersama dengan Prof Huzili. Dalam hadis Nabi SAW yang direkodkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kecantikan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri dia. Jadi, Prof Mahdi Dr. Huzili, apakah garis pemisah antara hiburan yang bermanfaat dan hiburan yang tidak bermanfaat? Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Bila kita bercakap tentang bermanfaat ini, kalau saya nak menzahirkan perbezaan antara individu, sukar saya nak bicara. Sebab kita ada pelbagai perspektif dan pelbagai minat. Tetapi kita ambil hak umum saja. Kalau hak umum kata tak elok, maka tak eloklah. Macam Datuk Mufti kata tadi, ada garis panduan yang kita jadikan sebagai umum. Jadi oleh kerana itu, sebelum saya menjawab persoalan ini, kita kena faham dulu di mana hasil penyelidikan dan pembacaan saya berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan isu-isu psikologi ini lagi. Banyak kajian menunjukkan bahawa bila kita buat bell curve itu tentang sifat manusia, sikap manusia, rata-rata mereka bersetuju bahawa lebih kurang 68% manusia di atas muka bumi ini berada dalam kelompok yang normal. 68%. Bermakna dia ikut ramai-ramai. Kalau ramai-ramai macam tu, dia macam tu lah. Dia tak banyak songeh lah kata. Kalau macam ni dia ikut saja. Tapi dalam 68% itu dia boleh tergolong dalam ke kiri dan ke kanan. Okey, kita pegang dulu 68%. Tetapi ada 14% itu dia panggil highly above normal, melebihi daripada normal. Itu 14%. Ni dia lebih sikit pada normal, dia ada buat pelik sikit. Tetapi ada 2%. 2% ni dipanggil extremely high, bermakna daripada normal. Jadi kalau berkaitan dengan hiburan ini, golongan 14% ini, yang mana kata highly above normal ini, melebihi daripada normal ini, dia pelik sikit. Kalau orang normal tengok TV pun tak apa, tak tengok TV pun tak apa, tengok phone tak apa, tak tengok phone tak apa. Tapi kalau 14% ini highly above normal ni, dia lama sikit.
Kalau dia tengok phone lama sikit, tengok cerita dia galit sikit. Yang kali paling kita takut sekali ialah 2% yang extremely high above normal. Ini hak pelik. Bila 2% ini golongan di mana sudah tentu kalau dia buat apa saja berkaitan dengan hiburan, buat saja perkara-perkara, dia jadi tidak normal. Dia panggil abnormal behavior. Contoh, kalau biasa kat rumah kita ada satu TV je, ataupun 2 TV kalau 2 rumah. Ni dia ada 5, 10 TV dia ada. Handset sampai 10 contoh. Ini extremely high. Makan pun tengok telefon, tak boleh nak berhenti ni. Saya tuan-tuan sekalian, saya pernah ditemu bual oleh wartawan, saya lupa dah akhbar mana. Dia nak tanya saya pandangan tentang bagaimana kes di China sudah ada pusat pemulihan untuk addicted ini yang main game ni. Tuan-tuan, jangan terkejut sampai mereka sanggup pakai pampers ni. Kerana nak kencing sayang, nak berhenti tu sayang, rela main game sampai dia buang najis dia dalam pampers. Ini kena buat rawatan. Sampai tu, itu masuk pada extremely high above normal. Kita kena faham dulu sebelum kita tahu garis pemisah antara manfaat dan manfaat. Tetapi ada juga golongan 14% di yang sebelah kanan, iaitu di mana dipanggil low above normal. Orang normal ni biasanya suka hiburan macam biasa, tapi 14% low daripada normal ini maknanya ialah di bawah normal ini dia tak minat hiburan. Sorry saya tak minat. Tetapi ada 2% pula extremely low. Extremely low daripada normal ini, dia terkebawah sampai dia benci, dia tak suka, dia anti. Di rumah dia pun tak ada internet, anak dia tak boleh pakai phone, anak dia tak boleh tengok televisyen, sampai begitu sekali. Ini pun penyakit juga. Tolak terus. Ada dengar nyanyi haram, ada dengar tu sikit puisi tak boleh, galit. Ini juga bahaya. Sampai anak cari hiburan tempat lain. Sungguh ni, anak pergi cari hiburan tempat lain kerana nakkan benda tu, kerana keluarga mereka itu 2% dipanggil extreme low, di bawah daripada normal. Kalau kita faham pemisah itu, kalau saya ni sebagai seorang yang banyak buat intervensi counselling ini, saya melihat kepada profiling individu itu, mereka tu dikategori dalam normal 68% itu, ataupun mereka itu high above normal, ataupun extremely high, ataupun extremely low. Saya tengok, maka sudah tentulah baru kita faham, oh dia ni ada isu berkaitan dengan ini, dia ni ada isu berkaitan dengan ini. Baik, saya sebenarnya tuan-tuan sekalian, saya di antara individu yang suka kepada filem-filem yang merangsang otak, yang mana filem-filem yang menarik minat saya. Contohlah, saya mula nak kempen lah. Kadang-kadang saya tak nak sebut nama sebab saya tak nak kempen. Ada cerita-cerita daripada Turki, kata contoh, yang dilakukan watak Integrol, contoh, yang warna dulu. Tuan-tuan tahu tak, impak daripada filem itu, bila Integrol itu pergi Pakistan, dia pergi melawat Pakistan, ramai rakyat Pakistan letakkan nama anak-anak dia yang baru beranak nama Integrol. Kalau Datuk Mufti pergi pun nama Dr. Mazhar juga mungkin. Popularnya saya nak beritahu. Saya baik Datuk Mufti tak berlakon. Saya nak beritahunya bahawa popular itu kesannya nak ceritakan bahawa mereka sampai letak anak nama Integrol. Pengaruhnya cerita tu Pakistan. Jadi kalau pengaruh hak baik tak apa, tapi saya takut pengaruh hak buruk. Saya mengajar psikologi media dekat universiti. Saya faham sangat bagaimana psikologi dan media ini memberi impak sama ada pro-sosial ataupun anti-sosial. Kita faham sangat. Sebab tu ada orang, dia ada agenda. Bila dia buat filem, dia ada agenda. Bagaimana dia buat cerita, dia ada agenda. Agenda bagaimana? Sebab itulah kita menyeru hari ini para pendakwah pun supaya ada filem-filem yang kita buat ada agenda, untuk menyampaikan mesej pada kita biar kasih sayang mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti yang telah dilakukan oleh Profesor Hamka sebelum ini. Saya nak sentuh sikit lagi perkara yang paling kita takut dalam hiburan ini. Dia panggil satu istilah cognitive dissonance. Apa maksud cognitive dissonance? Iaitu pertembungan kognitif antara nilai dan tingkah laku. Contoh,
Dalam cerita tu kata dia adalah penerima ataupun dia buat jahat merompak harta orang lain, macam cerita Robin Hood. Oh tak apa, dia kata dia merompak tapi nak bagi pada orang lain. Sebenarnya itu cognitive dissonance. Pertemuan nilai tingkah laku dan juga antara perbuatan. Merompak salah, kita tak boleh jadi alasan untuk merompak untuk bagi hadiah orang lain. Samalah hari ini, kalau orang tanya, oh tak apa, dia terima rasuah pun tak apa, tapi dia banyak bantu orang kampung, kita kena bela dia, kita kena jaga dia. Kerana apa? Kerana pengaruh cognitive dissonance inilah dalam cerita. Contoh lagi, ayah saya ni walaupun merokok, tapi dia jaga keluarga dengan baik. Ini masalah. Ayah saya ni memang kaki borokok lah, tapi dia baik. Yang paling tua lagi, ayah saya ni memang tak solat, itu, tapi dia baik dengan anak-anak. Sekarang macam mana? Jadi di sinilah nak beritahunya bagaimana kekeliruan di antara pertembungan kognitif ini cukup bahaya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu sekarang saya menyerulah dalam platform ini, kita kena ada pakar-pakar sebegini untuk menilai program-program kita, supaya kita tahu bahawa ini boleh mudarat, ini tak mudarat, supaya mereka faham bahawasanya bagaimana kesemua itu memberi kesan pada kita. Jadi jelas. Sebab tu tengok sekarang bagaimana Allah yarham Piramli, bagaimana hebatnya dia tu. Dia tak belajar psikologi, tetapi cerita hari ini sampai memberi kesan hari ini pada kita, sehingga akan memberi satu pedoman pada kita. Walaupun cerita dia bentuk gini-gini, tetapi kesan keikhlasan dia memahami, mempelajari tentang manusia, tentang perkembangan kognitif emosi manusia. Maka hari ini cerita begitu sampai ingat sampai bila-bila. Jadi maknanya tuan-tuan dan sekalian, antara garis pemisah antara mudarat, antara manfaat sebenarnya bergantung kita berada dalam kelompok mana. Dan bila kita berada dalam kelompok yang extremely high, kita kena dapat bantuan, perlu dapatkan bantuan. Dan kalau kita dalam kelompok extremely low, yang juga luar di bawah pada normal, juga perlu dapat bantuan sebab dia bukan normal. So kita hari ini insya-Allah tergolong dalam golongan 68% yang berada dalam kelompok normal, dan insya-Allah kita pandai memilih yang mana satu manfaat dan yang mana satu boleh mendatangkan mudarat. Wallahu alam. Okay, terima kasih Permadia Dr. Huzili Husin. Poin yang dapat malam ni tak sempat nak tulis, banyak sangat. Mungkin lepas ni boleh ulang tayang dalam Facebook. Boleh. Ya, live tu lah. Tuan-tuan, para penonton, para pendengar dirahmati Allah sekalian, kita masuk pusingan yang ketiga. Ada nampak hak menguap dah pun ada, tapi hak lain tu nampak okey lagi lah, alhamdulillah. Ustaz, okay, apa pun ya, maaf mencelah, yang soalan yang tadi tu, ya, yang ditanya oleh kawan kita di Facebook tadi ni, yang Syahizan dia tanya ni, hukum kalau ayat suci Al-Quran dilagukan serta apakah alatan muzik yang dibenarkan oleh Islam? Mohon penjelasan. Okey, terima kasih Cik Kebal. Tolong peringat Ustaz. Ustaz bila nampak mufti ni, teringat mufti nak tanya soalan ya. Okey, Datuk Mufti. Okey, yang pertama yang soalan tu, yang pasal pertama tu hukum ayat Quran yang dilagukan. Kebetulan kami kat JAI program kerajaan negeri esok ni buat majlis tilawah. Datuk jangan kata haram lah, no. Okey, apa pun kita jawab Datuk. Yang kedua Datuk, peralatan muzik yang kita kata yang dibenarkan, jenis alat hak macam mana? Dan seterusnya soalan kat Datuk tu lah, sekejap Datuk boleh simpul terus. Kita tengok malam ni kita antara yang perbincangan kita bincang juga tentang dakwah yang kreatif ni. Apapun kreatif macam mana pun, last kali manusia akan kembali kepada dakwah melalui media konvensional juga. Last kali akan cari TV juga, cari radio juga. Sebab tu kita tengok kepelbagaian dalam dakwah ni cantik lah. Baru ni kita kata sepanjang PKP baru ni kita ada perlis mengaji di Suara Sunnah Channel. Kena promote juga program pengarah kita sendiri tu. Okey. Yang kedua, kuliah online Isnad Jabatan Mufti. Ni Datuk punya ni. Kan? Melalui Promedia Tajdid. Lepas tu kita ada program radio Perlis, ada kuliah Mufti hari Isnin, Selasa. Mungkin ada tak tahu ni, kuliah Mufti yang rakan dekat Masjid Alwi tu 5.20 petang hari Isnin dengan Selasa. Hari Rabu petang kita ada Ihya Sunnah. Hari Khamis petang kita ada Interaktif Quran bersama Ustaz Lah. Kan? Hari Jumaat dan Sabtu kita ada titian ilmu. Kadang duk masuk Ustaz Nazim bawah situ. Kan? Kemudian kita ada santapan duha Asyakirin, dan ada satu program. Artinya Perlis ni kira mengaji lah. Mengaji lah. Tak ada alasan orang Perlis kita tak tahu lah. Betul Datuk. Cuma ada satu program itu saya nak promote juga Datuk. Ada program menjelang fajar.
ustaz yang duk ceramah pagi tu bab tafsir tu seorang macam moderator malam ni lah. Mungkin jadi tuan-tuan boleh dengar lah pagi-pagi tu. Macam sama. Betul tak? Sama. Cara promote tu pandai. Cara promote tu kan. Tu yang mahal. Jadi Datuk, kita tengok gaya hidup masyarakat sekarang ni seolah macam ni lah. Duduk kat rumah boleh akses ilmu dekat rumah. Duduk dalam kereta boleh dengar radio. Duduk dekat bendang pun, orang bendang ni boleh tahan. Dengan kadang-kadang sambil sat-sat pakcik dekat bendang ni, sambil boleh balas WhatsApp lagi. Kan? Jadi seolah semua tempat, di tempat mana pun boleh akses, kita kata, bahan media ni untuk dapatkan pengetahuan agama. Mohon komen Datuk termasuk dengan menjawab soalan tadi. 5 minit je Datuk. Soalan 7 minit, jawab 5 minit macam mana? Ringkasan. Terima kasih. Yang pertama ialah Al-Quran ini boleh tak dilakukan? Boleh dilakukan. Ada banyak dalil-dalil hal itu. Cumanya lagu tu lagu apa? Kan? Adakah sebahagian lagu-lagu Bayati, Syika dan seumpamanya juga bukan ada yang riwayat asalnya. Tetapi selagi mana lagu itu tidak mencacatkan makna Al-Quran, bahkan lagu itu mungkin mengangkat supaya manusia lebih memahami Al-Quran, maka tidak ada masalah. Bahkan sebahagian para fuqaha menyuruh supaya berdasarkan dalil-dalil, menyuruh supaya Quran itu dilagukan dengan kadar-kadarnya supaya orang lebih faham ataupun lebih menghayati Al-Quran. Kita jadi imam pun takkan kita baca macam itu saja. Kita cari imam yang baik bacaannya dengan lagunya yang baik. Cuma tak payahlah. Dulu di Indonesia dicadangkan langgam Jawa, langgam macam-macam, yang tu orang bantah lah pasal dia akan jadi bunyi macam lain. Kerana dia yang penting struktur bacaan Quran, maknanya itu tidak terjejas dengan lagu yang telah dilagukan oleh kita. Kemudian berhubung dengan muzik jenis apa, ini ada perbincangan yang klasik. Kitab-kitab tua dulu dia sebut jenis betali, jenis macam-macam. Tapi saya tidak pergi kepada klasik punya perbahasan itulah. Saya pergi kepada kesan muzik itu. Kalau muzik itu kesannya tidak merosakkan akidah orang, tidak merosakkan ibadat dia, tidak menjadikan dia kelihatan bodoh dan seumpamanya, maka di atas apa yang di mazhab para ulama sebahagian, termasuklah orang pro dan kon dalam masalah ini, Al-Qaradawi dan sebelum daripada itu Ibn Hazmin Al-Andalusi, mereka tidak menyatakan bahawasanya jenis-jenis alatan itu yang menentukan hukum, tetapi kesan yang menentukan hukum. Al-Imam Al-Ghazali mungkin dia mempunyai pandangan dia sebahagiannya, tapi kita lihat muzik ni kepada kesan, bukan kepada jenis alat. Kerana sekarang tak perlu tali pun. Kita ketuk macam ni, ketuk ni, dia masuk dalam komputer, dia boleh keluar lagu yang lebih indah. Kitaro punya muzik lebih yang menggabungkan bunyi-bunyi alam yang lebih yang menarik, yang lebih asyik daripada yang bertali dan seumpamanya. Maksudnya kesan apa yang terjadi apabila seorang itu mendengar muzik, dia jadi macam mana. Dia ni kalau dalam kategori 2% yang dengar muzik, mayang pun tak, apa pun tak, tanggungjawab kerja pun tak pi, muzik haram lah bagi dia. Kan? Kalau dia ni boleh dengar kadang-kadang, kemudian dia normal, yang tu okey. Kemudian merujuk kepada apa? Alatan tadi. Kita ada macam-macam peralatan ataupun kita berbagai saluran untuk manusia sampai maklumat hari ni. Sebab tu kita kadang-kadang zaman ni kalau orang tak tahu agama ni teruk tu. Dulu nak kena pergi jauh mengaji. Kan? Tapi sekarang ni tengok di sini. Hari ni saya keluar artikel ancaman mencari likes di medsos terhadap agamawan. Ramailah artis lah apa semua ni hantar kat saya tentang respon pada artikel itu. Saya tulis pagi tadi. Jadi manusia akhirnya dia guna untuk apa? Setengah orang bukan dia nak baca pun, dia nak tengok likes dia dapat berapa, followers dia berapa. Ini penyakit extreme high. Sebab itu kerangka dalam hidup ni, Tuan Pengurusi, ialah yang penting kita mesti tahu hala tuju kita. Bila kita tahu kita ni hala tuju apa,
Insan, manusia yang akan mati. Ini adalah satu perjalanan menuju akhirat. Dalam perjalanan ini kita akan ada anak isteri, kaum keluarga, perlu cari makan. Kadang-kadang kita susah hati, kadang-kadang apa. Kita ada selit unsur-unsur ni. Tetapi gambaran tempat tuju kita tu jelas, iaitu akhirat. Apabila gambaran kita tu jelas, alat apa pun okey. Maksudnya kita akan kawal dia. Kita tak akan langgar hukum Tuhan. Tapi kalau gambaran tak jelas, dia dapat muzik seolah-olah dia akan mati dengan muzik tu. Kalau dia menyanyi seolah-olah dia tak fikir yang lain dah, kerja dia nak menyanyi lah. Macam tu juga. So gambaran tasawur terhadap hidup, matlamat hidup itu. Kalau kita, sebab itu apa yang penting, setiap orang, Al-Buti dah buat satu contoh yang bagus. Dia kata, satu orang bila dia bangun, tiba-tiba dia dapati dalam sebuah kereta api. Kereta api yang mewah, semua makanan, minuman semua ada. Tadi dia tidur di rumah dia, dia bangun-bangun duduk dalam kereta api. Tapi kereta api tu semua benda dia nak ada. Kalau dia tak normal tadi, dia kata aku peduli pi kereta api ni nak pergi mana, yang penting makan minum ni ada, hiburan ni ada. Itu tak normal ni. Tapi kalau normal, walaupun dia boleh makan dan minum yang ada keliling dia, dia mesti bertanya, kereta api ni nak bawa aku pergi mana? Hidup ini nak bawa kita ke mana? Hiburan sampingan yang kecil, makan, minum, isteri, anak-anak. Tapi hidup ini nak bawa kita ke mana? Kalau kita dapat menjawab yang itu, kecil persoalan-persoalan yang lain. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Mufti. Nak minta Ustaz Nazim bagi kesimpulan sikit. Pendakwah sehebat mana pun menggunakan medium dalam berdakwah, Facebook ke, guna Twitter ke, TikTok ke, medium yang macam mana pun, dia nak kena tengok juga apa isi kandungan yang dia nak sampaikan. Di sinilah sunnah Nabi relevan sepanjang zaman. Walaupun zaman Nabi tidak ada canggih macam sekarang ni dari sudut media ataupun dari sudut medium semua dakwah ni, tetapi dari sudut isi kandungan dakwah yang pendakwah nak sampaikan mesti tepat dan sahih. Mohon Ustaz Nazim buat kesimpulan dalam 2 minit dalam nak menjawab persoalan tu. Soalan ni Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya, ketika mana dia menguraikan tentang apa rukun dalam dakwah itu, yang pertama disebut al-mawdu', topik kepada dakwah tu. Sesuatu dakwah kalau nak bagi sampai, kena tengok kepada apa isi kandungan dia. Yang kedua ad-da'i, rukun yang kedua bagaimana pendakwah tu. Tadi topik dia, yang kedua pendakwah tu pula macam mana. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah mad'u, iaitu golongan yang ditujukan dakwah itu ataupun golongan yang disampaikan. Dan yang keempat iaitulah al-wasail, iaitu kaedah dia menyampaikan ataupun bagaimana pendekatan yang dilaksanakan. So dalam 4 perkara ini tuan-tuan sekalian, semua perlu diberikan perhatian. Topiknya perlu tepat, pendakwah ataupun mereka speaker juga perlu tepat, orang yang mendengar juga perlu tepat, dan kaedah penyampaian juga perlu tepat supaya sesuatu dakwah itu sampai insya-Allah. Dan semoga dengan sampainya dakwah itu dapatlah tertakluk kepada satu firman Allah yang Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allah sebut, hendaklah kamu berdakwah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan juga dengan contoh tauladan yang baik. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Tuan CEO dan Prof. Zili. Ada sikit masa lagi, seminit sahaja, bagaimana cara nak menghentikan ketagihan dalam bab hiburan ni, hak yang 2% tadi tu bagi jadi 3. Dia sebenarnya begini Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni ketagih atau tidak, begini je. Antaranya ialah kalau kita tak boleh tengok cerita tu, kita jadi nervous, jadi getah. Ini saya selalu cakap dengan Datuk Mufti, dia jadi getah, shivering. Ini salah satu daripada ketagih. Bukan isap dadah saja. Dia kalau tak boleh mengumpat pun dia ketagih juga, dia getah. Dia tak boleh mengumpat kawan dia getah. Itu ketagih juga tu. Okey, jadi maknanya kita kena faham kita dulu, kita berada dalam keadaan mana. Kalau kita ni suka tengok cerita Korea sampai tak boleh tengok, tak boleh tidur malam sampai berjaga pagi, ketagih.
Kalau sampai kita ni tengok bola, ketagih. Kalau kita main game sampai kita tak tidur, ketagih. Jadi kita kenal pasti, dan kita kena mengakui, kita kena buat confession, pengakuan bahawa mak, ayah, kawan-kawan semua tolong aku dah ketagih dah ni. Aku tak boleh berhenti, aku kena tengok dah benda ni. Tak boleh, kena tagih. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, ada orang sampai ketagih tengok filem, maghrib tu Allahu Akbar. Tak beri maghrib. Kadang-kadang hak pakai kopiah atas kepala pun duduk sekejap. Pergi-pergi atayat akhir. Masya Allah, terimalah taubatku. Tapi sambil tu ketagih. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian bahawa kita sendiri yang faham kita ni ketagih atau tidak. Jelas ketagih ini kalau biasa-biasa mungkin kita boleh rawat dengan pendekatan mengurangkan, menarik diri daripada perkara itu. Tapi bila tak boleh nak rawat, terpaksa kena pergi jumpa pakai psikiatris. Dia ada obat dia, sebab ada hormon-hormon yang keluarkan tanpa kawalan. Jadi ini realiti. Dia tak kira siapa-siapa pun, once you ketagih, bermakna ada masalah. Samalah tak kira apa-apa. Sebab tu saya baca banyak artikel tentang addicted. Kita ingat addicted ini ketagih, dadah, arak, dah. Kalau kita tak boleh nak bercakap pasal orang pun, kalau kita ketar, kita pun ketagih. Dan kalau kita suka mengumpat ke orang pun, jadi kita ketar dan kita pun ketagih. Sebenarnya bahaya tuan-tuan sekalian. Ataupun kita ketagih nak makan benda, tak makan tu kita rasa tak boleh, bahaya. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham siapa kita. Jadi insya-Allah kalau kita faham siapa kita, kita boleh merawat diri sendiri dulu. Dan kalau tak boleh rawat, buat pengakuan cepat-cepat, pergi jumpa dengan medical doctor. Insya-Allah medical doctor akan bantu kita. Ataupun paling tidak sebelum tu, jumpa kaunselor-kaunselor bertaliah, pakar psikologi. Mereka akan boleh menilai profiling kita, melihat, dan insya-Allah kita akan tersisih daripada penyakit tersebut insya-Allah. Okey, terima kasih Prof. Andia Dr. Huzili Hussein. Dan untuk penutup, minta DJ Iqbal untuk membuat kesimpulan. Persilakan.